Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Irwan Rizal dalam Let's Talk, sebuah rancangan bual bicara yang akan mengupas isu-isu semasa dan mutakhir sama ada dalam atau di luar negara. Minggu lalu, Pantai Timur dilanda banjir terburuk dalam sejarah negara, menyebabkan lebih 230,000 orang terpaksa dipindahkan. Pada awal November 2014, kita dikejutkan dengan banjir lumpur yang berlaku di Cameron Highland mengakibatkan 1,000 orang terjejas. Persoalannya, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kejadian-kejadian yang berlaku ini disebabkan oleh kerakusan kita sendiri yang akhirnya menyebabkan alam mulai menunjukkan kuasanya? Bagi membincangkan persoalan tersebut, kita bersama yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Nasir Ismail, Naib Presiden 2 Pertubuhan Warisan Alam Sekitar Malaysia atau lebih dikenali dengan WASEM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadir pada studio pada hari ini. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, insyaAllah. Saya dengar Datuk baru pulang daripada misi bantuan banjir baru-baru ni, daripada 1 hari bulan sehingga kini dah lebih kurang hampir 4 kali Datuk memberi bantuan. Malik, macam mana, boleh cerita sedikit tak sebelum kita pergi lebih lanjut lagi pengalaman Datuk semasa memberi bantuan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penglibatan WASEM Pertubuhan Warisan Alam Sekitar dalam banjir di Kelantan ni, we start triggering daripada hari pertama. Inisiatif kita, dan masa tu jalan terputus. It took us about 12 hours to reach Gua Musang. From KL itself? Yeah. And then we manage Gua Musang tu pun, we try to do whatever we can. And because kita tak ada boat, we are only powered by orang kata 4x4. Masa tu yang pertama kita pergi, kita tak bawa bekalan banyak. Cuma we try to surf. And then terputus, kita sampai kat Gua Musang ni, kita pun pinggir-pinggir. And it's orang kata menyedihkan lah tengok keadaan, sebab masa tu very chaotic, sebab air tengah naik. Masih naik lagi. Dan keadaan memang kelang kabut. 2 hari kita berpatah balik. Then I start planning how to go better. I see. And kita kumpul kawan-kawan kita. Grup pertama yang jumpa saya ialah daripada Lions International. Lions International adalah sebuah pertubuhan antarabangsa, dan they are very systematic people. And bantuan dari makanan, pakaian apa semua pun kita olah bersama. Sekarang ni Lions International bekerja rapat dengan Pertubuhan Alam Sekitar. Tapi di Kelantan kita bekerjasama balik dengan Pertubuhan Kerabat-Kerabat Diraja Al-Muhammadi di bawah Tengku Laksmana, yang berhormat mulia Tengku Abdul Halim. Jadi arahan dari semasa ke semasa yang berhormat mulia titahkan kepada kita untuk apa yang dilakukan untuk menyelamatkan dari semasa ke semasa akan dapat perkembangan yang baru. So daripada apa yang Datuk lihat banjir kali ini, tahun ini, berbanding dengan banjir yang sebelum, bencana-bencana sebelumnya, apakah perbezaannya? Adakah sama atau berkurangan atau makin teruk? Saya dilahirkan di Kelantan. Coincidentally. Yang paling buruk yang saya tahu tahun 72, yang tu kita panggil Bah Merah. Dan 76 another one. Waktu saya masih di Kota Baru. But yang lain-lain tu naik turun. And this year is the worst. Sebabnya saya boleh kata the worst, rumah saya di kampung saya sendiri yang selama ni daripada dulu tak pernah naik air, di Wakaf CA. Tahun ni sampai level 1. Sampai level 1. So rumah kita 2 tingkat. Yang tingkat pertama tu tingkat pertama pun dah habis, sampai barang tak boleh diselamatkan. Kali pertama dan hari kedua kita kena. Barang-barang tak boleh diselamatkan, tak sempat because the water rises so fast. Jadi kerugian saya nak kira daripada segi keluarga saya je, tak masuk orang lain. Saya rasa orang lain pun akan sama. Sebab masa yang tinggal di Kota Baru kemungkinan orang yang dah berumur. Jadi untuk menggerakkan perubahan, pemindahan naik atas tu tak upaya. Jadi terpaksa dibiarkan. Jadi peralatan rumah, perabot apa semua dah rosak terus lah.
And saya percaya keluarga lain pun sama. Yeah. Tapi bila keluarga saya minta bantuan, saya pun tak boleh nak balik sebab jalan terputus. Yeah. Jadi saya ambil flight. Jadi balik dengan flight. Nak balik rumah saya pun tak boleh, terputus. So nothing can be done. Masa tu bot penyelamat pun tak banyak yang ada. Jadi yang orang Kota Baru sendiri pun banyak yang ada bot apa semua, yang dia keluarkan bot-bot dia. Boleh balik lah. Jadi boleh balik, tengok nak selamatkan macam mana. But that time di Kota Baru, walaupun duit ada 1 juta dalam bank, you pun tak do guna. anything. Sebab ATM tak boleh pakai, nak pergi bank pun tak boleh, bank dah tak ada, kedai tutup. So even though orang berduit ke tak berduit ke, sama dah. Jadi dah sama level. Dah sama level. Disebabkan tak ada bencana makanan. kali ini Bencana yang kali begitu ini. luar biasa sekali. Bercakap dengan tu, banjir kali ni kan, kita sifatkan dia amat luar biasa. Sebab macam Datuk cakap tadi, rumah Datuk tak pernah dinaiki air. Sekarang naik sampai level 1, rumah tingkat 1, tingkat 2 masih selamat lagi. Kan? So apakah punca yang Datuk rasa macam dekat Kuala Kerai, Gua Musang yang naik teruk ni kan? Apakah punca-punca yang mengakibatkan banjir kali ini berlaku dengan lebih dahsyat lagi? Okey. Yang pertamanya daripada usia masa kita kaji balik. I'm talking about in general, usia masa. Tahun 72 pembangunan tak banyak sangat. And the rivers are still maintained. And as time goes by, masa berlalu, pembangunan, jadi sungai dah jadi makin cetek. Setahu saya, masa saya kecil-kecil dulu, Sungai Kelantan di Kota Baru itu amat dalam. Jadi sekarang sampai orang kata boleh mengarung. But this is due to silting. Silting ni hasil, kita boleh katalah, daripada penjagaan hutan. Penjagaan hutan maknanya how to we maintain the forest itself. Sebab kita ni, hutan ni macam rambut kita. Bila kepala tak ada rambut, air turun tu dia turun laju, dia tak ada benda yang nak menyekat. Jadi bila ada pokok ni, dia akan serap dulu air tu, dan yang sampai ke sungai tu tak banyak. Jadi air sungai ni pun dari masa dulu saya kecil-kecil, saya ingat Sungai Kelantan ni air dia jernih, hijau, cantik. Sekarang ni saya dah tak lama tak ada sini, tapi mengikut adik-beradik kawan-kawan bagi tahu, dah dekat 20 tahun dah jadi teh tarik. Teh tarik. So ini disebabkan oleh pemusnahan hutan. Akibat pembangunan ataupun pembalakan yang tak dijaga, tak properly buat. Macam di Europe, pembalakan pun ada, tapi dia orang ada syarat-syarat yang ketat. Jadi these are the things lah yang berubah. And then silting, selut atau mud, silt yang turun daripada ulu sungai, daripada Kuala Kerai ke Kota Baru, it's quite bad. And even di Kota Baru sekarang ni, saya balik tadi tengok dia pembangunan baru macam Tesco apa semua, dia do reclamation. Dia digging back silt, selut ataupun pasir daripada sungai itu naik, tambah balik. Bagus juga, tujuannya untuk mendalamkan lagi sungai. Jadi arus sungai ni kita harus kaji, harus faham bahawasanya atas tu kita nampak perjalanan dia perlahan, tapi bawah dia laju. So bila kita korek dalam bawah tu, bagi dalam, yang bawah tu laju, so the flow goes faster. And in average kita kira air sungai ni, kalau nak kira perjalanan di Malaysia, especially di Kelantan, kelajuan air tu memang bagus, sampai dekat 30 knot kalau nak kira, kadang-kadang laju. And that is sesuai untuk hydro and all that basically. Tapi kita tak buat hydro di Kelantan. And itulah sekarang ni. And then perubahan global, kita kira global, on global warming. We're talking about global warming a bit. Masa permulaan masalah banjir kita itu di Terengganu, di Besut, air laut kuat, ombak kuat. So the tilting of the globe again, itu menyebabkan air itu jadi banyak. Bukan kata air itu banyak, sebab the degree of kita duduk tu, angle dia tu dah terlebih. So air dah datang banyak, flow tu datang lagi banyak. And the sea water is fighting to go into the river mouth, ke sungai. So itu yang stop air daripada keluar, jadi air tersekat. So the effect is not bukan kata asal daripada Kelantan ke Terengganu ke mana ke.
from the globe itself. From the globe. So impact ni ramai orang tak nampak. Jadi muka Kuala tu air besar. Tapi tadi Datuk ada cakap berkenaan dengan kemusnahan hutan tu sendiri. Kan? So dari segi aktiviti apa yang boleh mengakibatkan kemusnahan hutan tu sendiri? Kita tak nak point fingers, tapi as kita membangun, manusia makin ramai, kawasan bercucuk tanam perlu. Betul. Kawasan pembalakan bagi saya tak perlu, tapi diperlukan. Yang kalau mencucuk tanam, misal kata kita nak clear ladang untuk tanam sayur, untuk apa semua, that is okay. That is to our to complete back our cycle of food. Balak is not our cycle of food, right? And it's cycle for somebody, right? So sekarang ni kita tengok, I flew over Gua Musang and Kuala Krai that day. Kawasan balak yang dah botak ni kira memang menakutkan. And that time we cannot survey kawasan ni legal ataupun illegal because kita tak ada mapping. Hopefully that it is legal lah. Kalau illegal, I don't know what to say. So kalau legal pun, it is a little bit too much. You can see from the top the percentage of botak dengan tak botak. Memanglah trend botak tu trend sekarang, tapi hutan kita janganlah kan. So maknanya penerokaan ni penerokaan walaupun legal, kita hope dia legal, tapi perancangannya tidak terancang. It is I think it's a bit too much lah. So basically like I travel the world, I can say that everywhere kita pergi macam Amazon apa semua pun, they do logging, but again kalau from the top kita tengok tu still sini sikit. Adakah disebabkan kelemahan sistem itu sendiri ataupun kelemahan penguatkuasaan daripada segi Akta Perhutanan Negara itu sendiri? I believe that government smart government. So they should know apa yang patut buat, apa yang tak patut buat, percentage berapa banyak yang patut dikeluarkan, dibenarkan. And if this is in accordance to the law ataupun peruntukan dia, okey lah. Tapi yang kita takut sebaliknya. So sometime because di Kelantan proper, the land belongs to the state. The government is enforcement. So yang ni bercanggah. Sebab kita pemerintah lain-lain. So unless we synchronize that, then I think it will be proper. So mungkinkah pembalakan haram ni, kita cakap terus terang tu kan, yang merupakan salah satu faktor mengakibatkan Malaysia kini hutannya semakin pupus? Apa pandangan Datuk? It can be because of pembalakan haram ni. Haram in the sense, I have met a few of my friends, introduced me to a few of these loggers. According to them, katalah tanah tu di-approvekan tengah-tengah. There is no road going in. So dah lulus kawasan tu, they have to create road to go in. And road ni nak keluar Santai Wong dengan lori hantu dia ni, need a big space. So dalam creating the roads, ada yang cantik-cantik tu dia ter-accident lah. This is manusia. So mencuri dengan tak ada niat. And sometimes to them they say it is still our legal right. But your legal right is sampai 1 kilometer kena buat jalan. Because pokok yang diambil tu banyak. So once you you pluck out one tree. And we have a few types of logging. Macam di Europe banyak dia pakai fishing. I don't know sini macam mana dia pakai. Fishing me use the crane, potong, you angkat. So pokok yang nak naik tak efek. Macam kita saya pergi tengok itu, kita tebang pokok berdebam. Yang pokok kecil-kecil yang baru nak naik ni habis. So we nak tarik tu pula habis lagi. Habis semua. So we are destroying because no proper way of doing things. But basically what I think is that like in Europe, whenever you do logging, the enforcement will be there to make sure you do the right way. And if they are not there 7 hours or whatever, they'll be there at least 1 hour. Random monitoring. Then they'll go, this shouldn't be the way, batal lesen. So nampak dah rosak rumput ke apa semua rosak, batal. So tapi this ada enforcement. Ini sebabkan pada pemahaman saya, pembalakan tu adalah satu tema yang besar. Dia bukan potong pokok tarik, dia merupakan proses nak masuk kena ada jalan yang proper. You potong pun, you nak keluarkan pokok ada saluran yang proper. Yang sisa-sisa pembuangan mesti ada proper. So ini semua yang akan mengakibatkan kawasan hutan tu, walaupun dia beri permit 1 kilometer atau besar mana pun, tapi yang impact di kawasan sekeliling itu lebih teruk daripada kawasan yang botak tu. Kan? So macam mana kita nak pastikan, kita nak make sure benda-benda ni terkawal dan terjadi, boleh dikawal dengan secara sistematik tu? Okay, what
I'm talking again in Europe because I did a lot of research Okay. on this environment matters for logging in Europe. Dia bagikan satu jalan, kata satu track. So tanah ni kiri kanan jalan. So this is the main highway lah bagi dia. So jalan ni dia buat proper, cantik lah for the loggers to masuk. And kata kawasan tanah tepi ni, tepi highway dia betul-betul katalah 1,000 ekar. Then you going through your own road, your own land. Mana you tak pakai tanah lain. So that is the system that they are practicing. Macam sekarang ni, you dapat tanah mana? Kita nak kena jalan 50 km dalam. Jalan macam mana tak ada jalan nak kena buat. So why are you giving that side when tepi ni ada lagi? So again, we have this replanting process that we should do. Macam Europe, dia banyak pine species pokok ni. Dia dalam 7 tahun dah dapat 12 inci. This you do bila cabut apa semua dia clear within 1 week. That is also to 1 week dia tinggal tu to stabilize the pH level of the soil. Kemudian dia tanam balik. So serta-merta, that means bila nak habis ending of the plot, yang ni dah tumbuh dah. So dia bila pokok tu dah tumbuh, buat emas kaki ataupun semua pun, it's able to absorb water. The nutrient of the soil. Nutrient of the soil dia dah absorb. And sekarang ni kita tak ada, kita kosong je. Dan air tu turun, oh my god, and goes everywhere. So water, kalau you tengok, basically you buat kat rumah lah, you tahu, besin you lepas, air turun. Apa benda itu dia collect. Dia collect sisa baki apa benda dia collect, yang mana yang ringan. So dia akan lambatkan one area. This will be the silt, whatever. And this will block the ecosystem again. Sungai nak bergerak tak boleh, anak-anak sungai yang kecil tu tak boleh, it stop the water system. So that stops the ecosystem again. So that's what effects, that is the orang kata apa, the domino effect or whatever we are talking about. So because apa yang kita dapat tahu dalam peta hutan global yang dibangunkan oleh Google baru-baru ni kan, 2 tahun je Datuk, daripada tahun 2000 hingga 2012 kan, hampir 15% hutan diratah oleh manusia yang rakus kan. Pembersihan hutan ni berlaku di Malaysia. So dia punya besar tu lebih bersamaan dengan 40,278 km persegi. Lebih kurang besar Denmark. Kampung kita. Atau lebih besar daripada Denmark. Melebihi Denmark. Itu terjadi di negara kita ni kan. So apa yang Datuk rasakan impact yang akan terjadi pada negara kita kan, lanjutan dengan kerakusan kita ni? I'm quite surprised to know this figure, and I think the government realised that. And kalau nak menyalahkan anybody lah, let's say, but there must be a quota because it is within 2000 and that's 2 years. 2 years only. That's I don't think it's I don't think you are following the book. If you are following the book, it cannot happen this way. Sebab kita kerajaan merancang tu 2025 or whatever years. Betul. So bukan kata nak habis terus. So I think 2000 to 2012 should be maybe about the size of, I don't know, Melaka, Johor. So, kalau Denmark boleh, senang saja kita nak latah Denmark sebenarnya, bahaya tu kan. Kita takut nanti kita dipenuhi dengan semua, kita laungkan Go Green campaign, Go Green campaign, tapi at the end of the day kalau tengok secara actual fact is it's a Go Brown kan? Semua tertarik kan. One of the favorites. So apa yang Datuk rasa kan, bagi pandangan Datuk melalui pengalaman Datuk, research Datuk kan, yang kerajaan perlu lakukan walaupun telah ada perancangan? Perancangan maybe kita buat 10 tahun sekali. I'm not sure, but normally that's what government did, not every year. And in actual fact, we should revise it every 2 years. Revise balik on pencegahan. What we see the effect, and then we got to have, kita kena ada counter enforcement. Kita bagi, and this type of figures should have alarmed the government before the flood. Don't tell me that this government department tak tahu. When they know this, they should be alarmed and start creating the preventive and damage control. So we have to practice a lot on SWOT analysis, on crisis management analysis and risk management analysis. These are the things that I see what happened. Things are lacking on preventive matters. So what I see now is bila terjadi baru kita nak tengadah.
So this kind of attitude we have to put away lah. Yeah. And we have to think about the future. And the government sekarang ni melaungkan go green, creating the green ministry. True. And I think the green ministry must take responsibility very and stern take action about this. Tapi And kita again, tengok lah tu, kita tengok kerajaan sama kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, kan, masing-masing atau pihak-pihak swasta, kan, agensi masing-masing menyalahkan pihak sesama sendiri. Tapi at the end of the day, rakyat negara kita, bumi kita, tanah air kita yang menjadi mangsa. Kan? So pada pandangan Datuk, macam mana kita nak atasi ni? Okay. Salah menyalah ni kan? Ya. Sebenarnya salah siapa sebenarnya? Ya. Di salah siapa, I can say salah kita. Bila kita menunding jari 1, 3 jari menengah kita balik. So what should do is that we have to create a committee on environment. Alright. Maknanya we don't care whether you are state or you are federal or whatever. This is for the untuk kepentingan negara. Create a committee whereby everybody have to be in this committee. Yeah. Right? Kalau dia kata saya tak nak join, then kita tunding jari. Yes. Awak tak nak join, awak punya pasal lah. Kan sebab sekarang ni the committee is not created so far lah, what I know. So ini cara yang sepatutnya kita coordinate from orang kata weekly basis. Timbul saja a small fire starts from a very small fire. Fire starts from very small fire. Kita padamkan dulu. Yeah. And what I heard, kita nak buat flood mitigation that cost billions. Flood mitigation is not cheap. And the technology of flood mitigation, we have the technology. But what I can see is that it costs too much to do. And we have to see back macam sekarang ni after the flood kita boleh ambil survey balik daripada distrik kata yang bermula Gua Musang. Yeah. From where does the water starts. So kita kaji siasat tu balik, dia bermula daripada mana, punca mana, adakah masa tackle tu punca dia. tackle punca tu, then we know that is the starting point yang ke bawah ni semua. And these are the things that we have to all the time study. Maknanya kita boleh minta nasihat daripada pejabat perkhidmatan. These are people who are supposed to be in the jungle all the time. And contractors untuk buat ataupun untuk buat dam apa semua. What I heard around that area banyak buat dam baru. And have to make sure, enforcement have to make sure that whatever they're constructing is go in relevant to whatever is approved. Yes. Kadang-kadang dia nak buat macam you cakap lah, tempat kita nak buat sini tapi jalan kita nak lalu tu, we have to create the road to bring in whatever. So either this creation of road is being monitored. Yeah. Cara mana dia masuk properly. apa semua. Bukan kata main tebas apa benda nak dulu sebab nak masuk and then they start whatever. So especially we have to be careful about creating dam. Macam sekarang ni Temenggur semua dah nak pecah penuh. At one time kita kurang air. Betul. Sekarang suddenly kita berlebih air, semua nak kena pecah. So something is wrong somewhere. Yes. So we've got to iron out that one first. So macam mana pada topik penguatkuasaan pula Datuk, kita ada akta. Kan? Tapi penguatkuasaan lagi satu cerita pula. Kan? Kita dah bagi pembalakan secara tersusun, sistematik, tapi adakah penguatkuasaan itu berlaku? Apa pandangan Datuk? Kerana adakah ia akan memberi impak pada tempoh akan datang, pada masa akan datang? For me, penguasaan is more on human factor lah. We put it that way because we don't have the proper system that doesn't require human. Actually, surveillance can be done with proper things lah. Like the eye in the sky, we call it. So you don't have to, kat mana-mana pun dah ada. So you don't have to send manual. Even now the Google Map, Google Live kita ada, but it's not updated. Kadang-kadang yang kita tengok tu dah lama. Kan? So these are the things that kita nak kena trigger balik. So the mapping of which is a bit cheaper can be done every 2 months kita kata. So mapping from remote sensing methodology, namanya kita buat mapping balik kawasan pendalaman yang mana dah diterokai, yang mana belum, and this one nak kena coordinate balik dengan kelulusan, and then you can get the enforcement. So kalau kita nak hantar ranger kita ke pegawai hutan ke nak masuk dalam hutan nak cari, it's difficult to find. Nanti takut sesat lah, macam-macam nanti terjadi. Sesat tu mungkin satu. And sekarang ni walaupun map peta kita peta yang ada, peta contour map kita ni dengan muka bumi dah lain. So you cannot really rely on the map. I was in the force in the early 80s, late 70s. Masa tu komunis tengah kuat di Malaysia.
And kita bergerak daripada Pahang ke Perak dengan peta skeping je. Because the contour is still okay. Kita boleh jumpa apa benda dia. And the map is been done by the British those days. And I don't know how much we have upgraded the map. Tapi itu hari I pergi Gua Musang last year, got the map, pergi tengok dah lain. I cannot read the map. So tengok ni ada bukit sana. So ada banyak perubahan drastik yang telah berlaku. Ya, tengok dia dalam peta ada bukit, tengok mana bukit ni. Betul. Dan that will create orang hilang dalam hutan apa semua because the map itself doesn't coordinate with the contour. So penguasaan kita masih dikatakan masih lemah dan perlu diperbaiki walaupun akta ada, dan akta tu perlu juga digubal. Bagaimana pula Datuk kalau kita nak katakan dengan isu-isu pemulihan, nasi dah jadi bubur, hutan dah jadi botak, go green jadi go brown, kan? So langkah-langkah pemulihan ni macam mana tu untuk future, for the betterment of our future? Okay, for me I look at the concept of ke arah anak cucu kita. Yes, kita ni pinjam. Betul. Anak cucu kita is the owners. Yeah. So we have to start somewhere, especially like in Kelantan now. I think from my own professional opinion, to build up Kelantan to be as normal as what last year. Yes. 2 billion pun tak cukup. Because you see kemusnahan daripada tanaman. Kita kena kaji balik tanaman satu, hasil tanaman tu dah hilang. Dua, tanah tu rosak satu, hasil pendapatan dah hilang. Hilang tu hilang selama-lama dah. Betul. You cannot revive back. Macam ternakan hilang. Okay. Infrastructure tu kita boleh buat balik. And then to start back creating all this, I think it's going to be massive. The momentum. So but we have to start urgently. And what I see the government is trying to do now was very good. Yang if I'm not mistaken, the info that I get, yang keluarga yang hilang rumah. First info we got about 8,000 houses. Second info kita dapat daripada better sources, 2,500 rumah. So this we are proposing now to the government to create a relocation program. Maknanya kalau tempat tu memang dah banjir, we don't build in that area. Kita dah tahu banjir. Betul. Kalau kita build pun next year kita nak kena build lagi. We are wasting money. So we try to find an area yang tinggi, kawasan tinggi. This is movement of human being from lower ground to higher ground. Okay. Kita buat permanent basis. Dia tanah tu memang hak milik tuan dia yang owner. Kita jangan kacau. That means yang tempat yang ada tu kita create farming activities balik. Yang tanah dia tapak rumah dia tu kata satu kampung, kita corporatize back that kampung. Maknanya kita bercucuk tanam. Tanam cash crop lah. Jangan tanam banyak sawi, cili, all those sayur yang kita makan hari-hari. And kalaulah kata 1,000 ekar yang affected, yang kena sekarang ni, if we have a new, because dengan silting yang ada, orang kata membaja tanah tu. It fertilize the land back. So nak menanam sesuai. So we plant back balik konsep tu. So orang ni yang human being, manusia, kita pindah ke kawasan tinggi. Yang lebih tinggi. So agar takkan terjejas lagi. Because now we identify tempat mana lemah, tempat mana yang tak lemah. Tapi all this while banjir berlaku, next year orang balik situ balik. Betul. But we have to change the mindset of the people. Kita dah tahu kita tempat tu musnah. Kita nak pergi balik nak bina. Tahun depan musnah balik. Betul. Tak guna. So sepatutnya you have to be willing to move to a better ground. Jangan fikir ni hari Tuhan bagi rezeki anak-anak kita tak hilang. Lagi setahun depan kita degil, anak-anak kita, suami kita, bapa kita pula hilang. Ada yang dah berlaku. Dah berlaku. Sekarang ni pun dah hilang banyak. Pasal-pasal kita hilang jiwa sebab kelalaian kita sendiri. Betul. So we have to think in general, basically how to save life, how to save the earth. Not saving the earth and forgetting about life. Tapi kita ada Majlis Tanah Negara. Apa diorang buat ni tu? These are the people I think buat should majlis be, ke atau apa ni? They are kenduri kot. But what they have to do is that they have to create callback. This is the only thing orang kata dah terantuk dah. Start activating. Hopefully call all the NGOs yang terlibat baru ni, minta pendapat dia orang. So we government tak boleh nak bertindak sendiri juga without the NGOs yang pergi on the ground. Yang kita pergi on the ground, kita nak salur maklumat, kita balik kepada siapa? So like sekarang ni saya tengah mengumpulkan daripada maklumat kejadian apa semua. Sebab kita kumpul, kita salurkan kepada pihak istana. And we take it from there. So kita nak dengar sikit kesimpulan daripada pihak Datuk kan. Adakah pembalakan haram ni ataukah aktiviti pembalakan haram atau dibenarkan?
kan, merupakan salah satu punca terbesar kepada bencana yang terjadi kali ini. Minta Datuk simpulkan kita punya perbincangan pada hari ini. According to the size, I think It is, yeah. It is According to the impacting, size, yeah. The actual source, one of Yeah, the major contribution of the banjir kali ni lah. What I see from the air, it was very, very, oh my God. Yeah. And we have to tackle this problem. So maknanya pembalakan ni we zoom down to the micro effect of it. Majlis daerah masing-masing tak besar sangat kan, we go to every majlis daerah. Kawasan pembalakan yang dibenarkan adalah kawasan dia. Dan penguasaan yang terlibat dalam kawasan ni don't go too big kita susah. Yang kecil, misal kata daerah mana-mana sekali, Gua Musang ke. And kalau tak cukup kita sectorize so that we can cover up, go and see first whether they are legal. Pasal ni nak kena check batu dia balik border. It will take some time because bila dah damage control tu nampak susah juga. Betul. But basically lesson learned now that whatever kita nak bagi, bukan sekarang nak tutup balak semua tak boleh. Dah berapa kali dah dengar. Still giving. Betul. So these are the things that kita nak betul-betul iron out after this. Kelulusan tu tak boleh berpandukan kepada pengaruh masing-masing. Actual, perlu tak perlu. Pembalakan ni patut sekiranya government kata kita perlu buat, bukan atas permohonan orang. Sekarang terbalik, orang pohon kawasan ni dapat. Kerajaan kena buat, kena tukar sistem sikit. Perlu tak perlu pembalakan. Tak perlu tak payah we reserve because we need the green lung. We are missing the green lung. So sekarang ni bila komplain benda lain lah yang menyebabkan carbon dioxide ni, merokok lah, kereta lah, apa semua, everything. But we are not putting back what makhluk Tuhan yang makan carbon dioxide. Kita tak makan, pokok-pokok makan. Betul. So we have to feed them. So nak feed siapa bila benda tak ada? Betul. So we have to replant back the forest, and replanting the forest, we know what species is good for the market. Kita plant species tu lah, benda yang macam cengal dah pupus, hampir pupus, tanam balik. So tanam balik pula macam cengal ni, you go survey balik kawasan mana yang sesuai dengan cengal, pergi jangan tanam cengal tepi pantai. Kalau tak banjir. Banjir. So pantai kita nak kena jaga, hakisan pantai pun is another issue again, and bukit another issue. Dan sekarang ni the delta, macam Kota Baru is a delta. That is the effective way lah. And lagi satu, bila dia jadi macam ni, penempatan bandar have to go inside. Maknanya kalau Kota Baru itu kita kena create Kota Baru 2. Yang ni tak boleh nak bangun dah. You create somewhere else better, higher, dan administratif apa semua pindah. So yang ini we have to think something how to do that. So that is the move that I think we have to take. Baik. Terima kasih Datuk kerana sudi hadir dengan pandangan yang bernas, serta cadangan-cadangan yang perlu ada. Apa yang boleh disimpulkan adalah pembangunan merupakan penanda aras kemajuan sesebuah negara. Namun kita juga perlu menjamin kelestarian alam agar pembangunan dan alam sekitar dapat diseimbangkan. Sekian dulu dari saya, Irwan Rizal. Teruskan melayari mobtv.com.my. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.